Okey, kita dah sampai yang ke tips 132 tadi. Okey. Tips yang tadi kita masuk bahagian yang ke-14 adalah bahagian appendix. So appendix yang pertama dah bagi tahu, dah penjelaskan bahawa kalau kita ada meletakkan sebahagian di lampiran iaitu di appendix, menjadikan satu kelebihan dalam penerbitan artikel kita supaya diterima dan dapat diterbitkan. Jadi antaranya boleh kita lampirkan soal sidik, soal interview, senarai semak dan juga rumusan penemuan kajian, formula baru ataupun kiraan atau formula lah kan. Yang formula-formula yang sukar, template pun boleh, detail framework dan lain-lain data yang boleh diguna pakai dalam sebuah penyelidikan. Semestinya relevan lah. Itu yang pertama. Kemudian 132 kita pergi satu contoh kat sini adalah soal sidik. Sejauh mana soal sidik itu di appendix, kalau kita lampirkan di bahagian appendix menjadi satu kelebihan dan diinginkan oleh chief editor. Sebab chief editor faham dengan bila melampirkan sesuatu dalam instrumen, dalam kes ni adalah soal sidik, dia akan meningkatkan numbers of view, download dan citation lah. Malah penyelidik juga, maksudnya penyelidik lain lah. Penyelidik lain pun boleh mengambil soal sidik ni untuk buat adaptive atau adopt. Jadi dengan adanya letak instrumen soal sidik di bahagian appendix tu, dia memenuhi keperluan bukan hanya kepada chief editor, kepada reader juga, kepada penyelidik, sama ada postgrad ataupun lecturer lah dalam menjalankan kajian. Okey, penerbit sangat positif dengan appendix soal sidik. Ramai penyidik mencari soal sidik untuk adopt atau adapt. Bilangan view, download dan citation akan tinggi. Okey, justru itu penerbit buka potensi yang seluas-luasnya bagi artikel yang ada lampiran dan yang bernilai. Maksud lampiran itu bernilai lah kan. Dari segi hak milik penerbitan akan jadi hak milik penerbit. Elemen ini jadi satu kelebihan kepada penerbit. Ingat kan, kalau kita dah memasukkan elemen instrumen tu dalam soal sidik dan letakkan di appendix, dan kita jelas bahawa kalau artikel ni dapat terbit, artikel ni milik pihak publisher, milik jurnal dan pihak publisher, dan pihak pemilik publisher ni boleh menjual kita punya artikel jurnal ni ataupun secara pukal atau secara single untuk dari segi aspek profitability lah. Jadi kita memang tak akan dapat apa-apa lah, cuma artikel kita dapat diterbitkan, dapat dari segi elemen ramai yang baca lah artikel kita. Kan? Bagi penerbit, dia satu peluang yang tak boleh dilepaskan sebab dia tahu memang instrumen bernilai dan instrumen akan dapat meningkatkan numbers of view, download, citation. Okey, appendix lampiran dengan menyenaraikan kata kunci. Contohnya kat sini orang gunakan SLR. Yang Systematic Literature Review kan kita ada based on the keywords, based on the database. Kadang-kadang kita boleh summary-kan keyword-keyword tu termasuk dengan database di bahagian appendix. Di sini kita nak bincangkan apa yang boleh kita kongsikan di bahagian appendix. Jadi dengan instrumen kan. Begitu juga dengan data ataupun keywords yang kita gunakan dalam proses menerbitkan satu artikel. Contoh dalam artikel berbentuk literature review SLR hanya melibatkan beberapa keywords lah dengan menggunakan beberapa database. Okey, appendix lampiran artikel jurnal berbeza dengan tesis. Ni kena tahu dua benda yang berbeza ni. Appendix dalam sebuah artikel jurnal adalah appendix contoh macam soal sidik, soalan interview, senarai semak, bermaksud instrumen ini boleh diguna pakai untuk next researcher, untuk dia adopt atau adapt. Tetapi tesis berbeza. Tesis memasukkan semua perkara. Soal sidik penuh, semua lampiran dari segi analisis, result yang ada semua dilampirkan dalam bahagian appendix dalam tesis. Jadi praktisnya, amalan dia, appendix dalam artikel jurnal dengan appendix dalam sebuah tesis adalah berbeza lah. Okey, lain-lain keutamaan perkara yang ke-15. Okey. Yang 136, semakan konten. Biasa kita dengar orang kata proofread. Proof content ni jarang kita dengar. Tapi semakan konten juga sangat penting yang perlu dilaksanakan oleh pakar yang berpengalaman, merupakan keutamaan dalam meningkatkan penerimaan artikel. Jadi orang yang biasa dalam menulis dan biasa artikel dia terbit di top publisher, so dia tahu apa yang boleh dia komen dengan manuskrip, dengan idea kita. Jadi proofread mungkin tengok dari segi language, tapi konten merupakan orang tu pastikan dalam bidang yang sama, yang memahami pengisian apa yang tertulis dalam artikel kita, so dia tahu apa yang perlu kita tambah baik daripada
idea kita dalam menulis dan juga dapat menerbitkan artikel jurnal nanti. Kan? Jadi boleh semak oleh pakar ataupun proof content lah. Kan? Kandungan dalam sebuah artikel perlu disemak pakar yang berpengalaman kerana boleh melihat keseluruhan idea dan kualiti penulisan agar dapat memikat chief editor dan reviewer untuk menerima artikel ini untuk diterbitkan. Okey, menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh penerbit jurnal tersebut. Okey, beberapa jurnal yang besar-besar ni dia bukan hanya menerima artikel kita untuk diterbitkan, kadang-kadang dia juga boleh menerima buku. Okey, kita fokus kepada artikel jurnal lah. So antara perkhidmatan yang digunakan adalah dia akan buat matching artikel. Matching artikel kalau Elsevier kita buat pakai Journal Finder, kita dah guna dah servis tu. English check, mungkin English check yang dalam publisher tu kita kena bayar lah. So dari segi aspek proofread, translation, kalau kita nak hantar dekat Elsevier, so Elsevier ada menyediakan, dia ada provide servis proofread, kita boleh gunakan servis proofread itu. Dengan menggunakan perkhidmatan proofread daripada Elsevier itu, dan kita pun akan submit artikel Elsevier itu, jadi satu kelebihan lah. Contohnya kan dalam sebuah perniagaan, kalau kita sebenarnya provide perkhidmatan kita dalam penerbitan artikel jurnal. Dalam website itu juga kita buat perkhidmatan dari segi proofread. Okey, walhal kita nak hantar artikel jurnal, kita dekat dia juga. Jadi kalau dia menawarkan proofread, kemudian kita hantar dekat artikel jurnal dia, yang kita dah bayar, katalah bayar RM1,500 untuk proofread, kita hantar kat jurnal dia, kena reject. Kalau saya hantar reject, orang lain hantar reject. Jadi semua orang yang menggunakan perkhidmatan English proofread dekat database dia, malah hantar dekat jurnal dia, kena reject. Jadi dari segi long term, reputasi bisnes tak bagus lah. Reputasi bisnes maksudnya, kenapa artikel ni boleh terbit kat jurnal ni aku try tak dapat. Sebab resepi dia, saya gunakan servis perkhidmatan proofread dalam Elsevier. So bila servis proofread dengan Elsevier, dia tahulah, dia tahu kita nak hantar jurnal kat Elsevier, so dia dah betul-betul buat proofread ikut format Elsevier dan tahu apa orang kata dari segi lenggok bahasa nak menembusi jurnal dekat Elsevier, dia akan tahu dan dia akan buat ikut macam tu. So once kita dah dapat proofread daripada dia dan kita akan submit kat jurnal dia, mungkin penerimaan chief editor dan reviewer tentang kaedah penulisan kita tu menjadi lebih terbaik. Jadi boleh juga menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh penerbit tersebut. Antaranya perkhidmatan yang boleh digunakan adalah matching, saya ulang balik lah kan. Matching, article check, proofread, translation, similarities check, open essay dan lain-lain. Penerbit juga sebuah entiti perniagaan yang ingin pelanggan memaksimumkan perkhidmatan yang ditawarkan. Namun ini adalah pilihan kepada penulis iaitu authors lah kan, kita lah. Walaupun secara amalan perniagaan ada potensi untuk berjaya jika menggunakan perkhidmatan yang disediakan. Boleh juga berbincang dan meminta diskaun. Benda ni memang boleh minta diskaun lah. Tapi kena bincang elok-elok. Beritahulah dengan menggunakan perkhidmatan untuk proofread ni boleh tak dapatkan special price ke dan sebagainya. Menyediakan infografik yang menarik dan praktikal. Seperti mana saya sebut awal pagi tadi. Dalam menerbitkan artikel tu persembahan sangat penting kan. Kita tak boleh terlalu plain dan kita kena masukkan jadah dan rajah. Jadi salah satu kelebihan juga adalah menyediakan infografik yang menarik dan praktikal. And trend semasa adalah kepada persembahan dalam artikel dan infografik adalah merupakan salah satu permintaan yang terkini lah. Pelajar lah, tak kisah pelajar degree ke master dan PhD, dan penyelidik akan adopt infografik ini bagi tujuan tugasan atau sebagai suggestion dalam kajian literatur. Dengan bila kita bangunkan infografik ini akan tersebar, akan digunakan dalam pendidikan, digunakan oleh pelajar, malah digunakan oleh sebagai penyelidik, dan mungkin boleh digunakan oleh industri dan juga dengan government dengan memanfaatkan infografik ni. So infografik ni kita boleh masukkan dalam artikel supaya nampakkan satu presentation yang menarik, dan sebenarnya infografik ni pun you boleh share lah. Jadi kalau kita pun sebenarnya infografik tu memang purpose untuk dalam penerbitan artikel jurnal, tapi infografik tu kita boleh jadikan sebagai satu maklumat tambahan yang kita boleh share pada public yang bahawa menariknya tentang artikel ini, kerana artikel ni diperjelaskan plus kita ada infografik yang menarik lah. Jadi gini kan, infografik memang disukai oleh pelajar. Jadi publisher tahu yang tu. Jadi bila dia tengok artikel kita ada tendensi iaitu ada potensi iaitu is not simply reject lah. Sebab dia tahu dengan ada je memasukkan infografik dalam penulisan artikel menjadikan satu kelebihan.
Okey, ada satu yang dipanggil sebagai words cloud. Jadi kita boleh explore dekat words cloud. You type je dekat Google words cloud. Jadi dia guna web base. So kita boleh masukkan kita punya teks, kemudian kita export, kemudian dia akan visualize. So kita boleh pilih visualize nak kategori apa. So kita akan dapat menggunakan gambar rajah words cloud ni untuk kita masukkan dalam kita punya artikel jurnal. Supaya tak adalah artikel jurnal kita bersifat umum, tetapi artikel kita ni yang mana dengan memasukkan words clouds ni menjadi satu penarik, akhirnya artikel kita dapat diterbitkan kerana demand tu ada. Jadi memang pernah saya berdiskusi dengan beberapa insan yang terlibat dalam line ni. Dia kata memang apa yang dari segi pemilihan yang untuk dilanggan dari sebuah universiti, bagaimana kita memilih jurnal selain untuk mengetahui dari segi bidang yang sama. And antara aspek yang kita nak kena tengok adalah artikel itu popular. Artikel itu banyak di-download oleh pelajar. Jadi kita boleh trace. So trace kat student kita. Banyak student kita tak kisah degree, master, PhD. Banyak artikel apa yang dia download. Dan kita sedikit investigate. Artikel yang di-download tu kebanyakan betul lah. Yang artikel yang banyak di-download tu dengan meletakkan lampiran, soalan-soalan, instrumen-instrumen yang boleh digunakan, di-adopt dan di-adapt. Ternyata pelajar-pelajar suka juga download artikel yang banyak visual, infografik, jadual dan rajah. Jadi yang itu kita akan laporkan kepada pihak publisher supaya next order ataupun next langganan kita make sure kan artikel tu banyakkan instrumen dan juga visual. Dan kita kena melaporkan pada top management bahawa setiap apa yang kita keluarkan duit dalam membeli jurnal ni di fully utilize. Kita tak nak spend bayar duit banyak, jurnal tu tidak di view pun, tidak di download dan sebagainya. Sebab tu orang yang duduk bahagian kerja ni memang pilihan pertama dia nak pastikan bahawa artikel atau jurnal yang dilanggan nanti mesti dapat fully utilized in term of orang akan download dan orang akan cite. Jadi dalam kata lain kita kena faham bahawa kenapa kita bersusah payah hari ni untuk belajar. So kena ambil ilmu bahawa okay, kita pentingnya visual, kena buat infografik, kena buat words cloud. Okay. Words cloud ni membolehkan perkataan ataupun teks yang kerap atau berulang dapat dihitung dengan visual. Contoh perkataan yang paling besar bila perkataan itu paling banyak ditulis atau paling kerap digunakan lah. Okey, pertimbangkan untuk menulis bersama dengan orang yang ramai, follower dan reputation lah. It's something like bukan bonceng gratis tumpang nama, bukan. Jadi kita kena buat kerja sama-sama. Jadi pertimbangkan sekali-sekala dalam menulis artikel. Mungkin kita dah pernah menulis artikel tetapi citation kita tak banyak. Jadi penting kadang-kadang dalam bidang kita, dalam bidang ni memang ada individu yang memang kalau dia menulis ramai yang akan baca. Setiap content finding yang ditemukan tu menjadi rujukan dan juga jadi citation kepada researcher. Jadi dia mempunyai follower dia dalam bidang dia lah. Dalam bidang akademik ni, dalam bidang akademia ni dia ada follower dengan reputation yang baik. So kalau dia dapat menulis artikel, so citation dia bergerak dengan sedikit laju. So kita dah usaha dah menulis beberapa artikel tapi citation tak bergerak. Dan sampai masanya kadang-kadang kita kena collab dengan beberapa researcher yang dalam bidang yang sama memang ada good reputation. Okay. Tulis artikel bersama dengan penulis yang ramai follower akademik dan akan meningkatkan view, download dan citation. Bagi penulis baru adalah digalakkan menulis bersama dengan penulis yang dikenali dalam arena penerbitan jurnal. Jadi sangat-sangatlah digalakkan kepada orang yang ada follower yang banyaklah, banyak view, banyak download dan citation. Dan perkara ini, tips ini sangat juga digalakkan kepada penulis baru. Selain daripada kita tidak dikenali dalam bidang ini dengan memasukkan nama-nama besar dan artikel kita dikenali dan juga membawa satu reputasi yang positif, automatically artikel kita pun akan dapat aura positif itulah. Sebab tu pernah kita dengar dulu pernah orang tanya kalau tulis artikel letak nama supervisor bagus. Sebab mungkin dalam bidang ni orang kenal supervisor kita tak kenal kita. So dengan kehadiran nama supervisor dalam artikel tu, artikel itu membuka chances yang tinggi untuk diterima untuk review lah. Dia terus bukan accept, dia review dulu, lepas review baru kata accept. Ternyata perkara itu bila kita faham memang ada kebenaran dia. Penting bagi pensyarah-pensyarah baru ataupun pelajar-pelajar baru dalam penulisan artikel kerana setengah publisher memang menilai menyiasat siapalah kita. Kita tak ada track record lagi menerbitkan artikel jurnal. Mungkin ada factors juga kalau kita terbitkan artikel dia ni tak ramai yang follower yang nak. Selain daripada
konten lah. Kalau konten kita dah solid, mungkin ini kita boleh pertimbangkan dan sebagainya. Okey. Kemudian tulis artikel yang dapat berpotensi untuk meningkatkan nilai komersial. Ada tulis artikel ni kadang-kadang dia ada satu values yang orang akan nampak bahawa ada nilai komersial. And artikel jurnal juga dapat bantu industri dari segi aspek pemasaran dan pengomersialan. Contoh dalam artikel jurnal ada melaporkan kekuatan dan kecemerlangan syarikat XYZ. Ini boleh menjadikan satu testimonial kepada sebuah peragaan, kepada sebuah syarikat. Okey, kita kadang buat satu research tentang case study atau satu kajian pada satu syarikat ini dan kita menceritakan hal-hal yang positif. Akhirnya nanti yang catatan atau penulisan kita yang positif tu akan diambil oleh industri sebagai satu testimonial bahawa syarikat dia ada kelebihan dan membantu dari segi komuniti, dari segi ekonomi, dari segi akademia. Jadi dia merupakan satu appreciation kepada syarikat. Kerana artikel juga boleh jadikan pengiktirafan tempatan maupun antarabangsa. Contoh kita akademia. Saya akademia mengharapkan sebaliknya. Saya nak mengharapkan industri ada melaporkan apa-apa hasil penyelidikan daripada saya dalam report dia orang. Katakan Toyota ada highlight tentang satu statement mengatakan kami menggunakan tools yang dipopularkan oleh Fazli dekat UPSI. Jadi sebagai orang akademik, kita nak yang tu juga daripada laporan industri. Ya, orang industri pun nak sama. Dia pun nak tengok kita punya reputation. So, kita nak beritahu bahawa kita ni sebuah R&D, universiti telah menjalankan sebuah penyelidikan dan kita temukan dalam syarikat dia ni ada beberapa perkara-perkara yang positif dan telah mencapaikan satu aspek kekuatan dan kecemerlangan. Dan statement itu sebenarnya membantu kepada industri untuk survive dan juga dapat meningkatkan dia punya sales ke contohnya. Jadi aspek itu sebenarnya menyumbang dari segi komersial. Jadi macam tadilah, bila kita dah ada repo yang bagus dengan industri, bila kita sendiri pun highlight, strengthenkan syarikat dia tu sebagai satu menggambarkan reputasi sebagai kekuatnya syarikat ni, kecemerlangan syarikat ini. In the end nanti kalau dia tahu kita suka R&D, lalas dia bagi kita bajet research grant untuk kita study tentang syarikat dia dan supaya kita boleh highlight hal-hal yang positif. Okey, soalan tanya tentang contoh artikel komersial ni, comment on product. Boleh macam ni Azimi? Azimi dengan Normah tanya dua soalan tentang aspek pengomersialan. Okey, pengomersialan ni boleh jadi product and services. Dua-dua lah product and services. Okey, dalam sebuah research sebenarnya kita memang membuat research berdasarkan topik dalam penyelidikan kita adalah berkaitan dengan tesis lah kebanyakan kan. Kalau kita buat PhD berkaitan dengan tesis, kalau pensyarah berdasarkan research grant dia. Okay, kadang-kadang kalau saya buat research tentang aspek, apa-apa aspek lah. Kalau kata saya buat tentang quality, supplier quality. Dalam research saya tu mungkin saya buat case study nak beritahu bahawa case study ni bagus dari segi teknologi dia ke, bagus dari segi customer base dia ke, kan, bagus dari segi production dia, bagus in term of pemilihan material ke dan sebagainya. Dan benda yang positif ni kadang-kadang kita boleh highlight dalam kita penulisan artikel sebagai contoh. Jadi dengan mendapat keizinan, kita telah berkomunikasi dengan syarikat XYZ. Okey, setuju tak saya nak sebut nama syarikat XYZ dekat artikel ni? Jadi nak beritahu XYZ sebenarnya salah satu syarikat yang berjaya dekat Malaysia. So kita nak cerita hal positif pasal kejayaan syarikat dia lah dalam kita punya artikel. Kan? Kita nak selit-selit yang tu dalam kita punya artikel. Kadang-kadang memang dia okey lah sebab dia akan tengok. Dia tak nak statement negatif. Tak ada company yang setuju nak menjatuhkan reputasi dia. Semua nak positifkan reputasi. So kita boleh mention nama company. Bila mention nama company, kita kena make sure melepasi ethics lah. Sebab kita dah dapat kebenaran, dia dah memenuhikan ethics. Okey. Jadi syarikat dia pula dengan ambil komen dan juga pandangan kita dekat artikel jurnal tu menjadikan satu testimonial. Dan dia akan gunakan testimonial tu masukkan dalam dia punya business plan ke, dalam marketing plan dia ke, dalam website dia ke, sebagai menunjukkan bahawa R&D daripada UPSI membuktikan bahawa syarikat kami merupakan syarikat supplier yang bagus sekian. So automatically dia menjadi salah satu kaedah, salah satu approach untuk meningkatkan reputasi dia, dalam arti kata lain untuk meningkatkan dan pembangunan perniagaan dia dalam konteks adanya feedback maklum balas yang positif, terutama pula daripada syarikat R&D.
Dia gunakan manfaat itulah. Jadi dengan itu akan jadi satu rentetan pada itu, mungkin dia akan bagi sikit small research grant untuk study syarikat dia. Salah satu output daripada grant ni, dia kena menerbitkan artikel, dan artikel tu untuk menceritakan elemen positif atau kejayaan syarikat dia dalam mengurus bla bla bla. Jadi dia sedikit sebanyak menjadi. Okey, jadi merujuk pada soalan Norma, dia tak rujukkan apa-apa industri Norma, dalam pendidikan pun samalah. Dalam pendidikan kat sini lah kan. Jadi kita buat satu kajian tentang apa penanda aras ke dan sebagainya, buat benchmarking, nak buat case study dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok kejayaan sekolah tu melaksanakan aktiviti. Tak salah kalau kita nak highlight nama dia masuk dalam artikel jurnal. Tapi of course kena dapatkan kebenaran lah, izinkan dia. Saya nak masukkan artikel saya sebut nama sekolah ke, nama institusi ke, sebut nama apa, tapi kita tunjuklah apa exactly yang sebenar kan. Jadi ini perkataan yang saya akan masukkan dalam artikel, anything issues ataupun membenarkan atau sebaliknya. Jadi penting aspek-aspek pendidikan ni, akhirnya nanti kita akan mengharumkan nama sekolah tu, dan in the end dia akan ada repo yang bagus untuk kita lah, win-win situation lah. Somehow that kita tak boleh mengharapkan sesuatu datang bergolek. Kita kena mulakan sesuatu untuk mendapatkan kepercayaan industri, elok dalam industri ataupun dalam pendidikan lah. Sedikit sebanyak kadang-kadang untuk menjentik komersial ni, kadang-kadang kena ada elemen-elemen eksternal kan, sebagai satu komplement sebagainya. Contoh dalam pendidikan, contohlah saya dekat UPSI sangat kuat kan. So kalau katakan you ada produk ataupun kita nak menulis artikel nak highlight tentang satu produk ni daripada satu syarikat ini, kerana ada kerjasama R&D dengan UPSI, kerana UPSI adalah Universiti Pendidikan dekat Malaysia, dia menjadikan satu nilai komersial yang boleh menunjukkan, meningkatkan reputasi, kualiti dan juga kolaboratif tu sendiri. Jadi komersial ni bukan terus convert pada dollar and cents kan. In the end akan go to dollar and cent. Tapi sejauh mana dengan menulis artikel ni sedikit sebanyak kita membantu dari segi elemen komersial tu. Boleh Azimi dengan Norma. Inovasi juga ada nilai komersial. Memang inovasi ada nilai komersial lah. Jadi kat sini kita tengah bincang pasal artikel jurnal kan. Sejauh mana dalam penulisan kita, nanti kita nak tulis dekat bahagian finding kita ke, bahagian cadangan kita. Finding dan cadangan yang kita tulis sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh industri sebagai salah satu yang dipanggil sebagai testimonial ataupun satu pandangan positif tentang apa dapatan R&D universiti mengiktiraf dalam sebuah syarikat dia. Itu nilai komersial lah. Kan? Jadi bila nilai komersial tak datang secara direct, dia bila reputasi yang baik, so dia akan dapat banyak job lah. Jadi customer pun ramai datang kat syarikat itu because of statement kita dalam artikel jurnal, mungkin boleh diviralkan. Dah boleh dikatakan macam tu lah. Tak salah kalau orang tumpang citation, orang akan cite kan. Dia kata dengan artikel kita, dengan menyebut kejayaan sebuah syarikat itu, mungkin disebabkan orang ramai yang baca artikel tu dan berlakulah citation yang mengatakan syarikat ni baik, syarikat ni baik. Sebab artikel saya menemukan bahawa syarikat ini baik. So nanti orang tulis artikel, menunjukkan syarikat ni adalah baik, dia buat citation. Syarikat ni baik, dapat citation. Jadi kata-kata lain, hal-hal yang tu juga boleh dipertimbangkan lah. Kita pergi 142. Kualiti penulisan tetap menjadi keutamaan lah. Dalam apa-apa pun kualiti penulisan tetap menjadi keutamaan. Walaupun kita go through tips by tips. Tips 1, 2, 3, 4 daripada awal sampailah ke 142 ni. Aspek kualiti tetap menjadi keutamaan. Kualiti penulisan dari segi ketelitian, pemilihan perkataan, susunan, continuity, sequence, by one paragraph kan, satu perenggan ke satu perenggan synchronize. Cara pemilihan perdana wacana, itu semua elemen-elemen kualiti penulisan tetap menjadi keutamaan lah, dan itu memang senjata yang paling tepat dalam meyakinkan kepada chief editor untuk menerima artikel kita lah. Kualiti artikel secara menyeluruh perlulah relevan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sedia ada. Teori dan implikasi praktikal dijelaskan dengan baik. Metod kajian adalah bertepatan bagi menjawab setiap objektif kajian. Penstrukturan, kecukupan, kualiti penulisan adalah baik. Hujah atau argument, justifikasi juga dia konsisten, logik dan persembahan yang menarik. Itu elemen-elemen yang memang chief editor letak nombor 1 lah. Ialah consider all of tips
Kan kalau kita dah consider objektif plus kita ada come out dengan satu artikel yang baik dan berkualiti, memang menjadi satu keutamaan lah kepada chief editor dalam memilih jurnal untuk diterbitkan. Okey, kita pergi pada amendment, itu bahagian yang terakhir. Bahagian terakhir adalah bahagian amendment. Okey, kena make sure kalau kita nanti hantar artikel jurnal, dapat feedback, komen-komen daripada reviewer 1, reviewer semua yang telah diberi oleh reviewer 1 dan 2 tadi, ikut komen itu. Seperti yang telah dicadangkan. Jawab semua komen yang diberi oleh reviewer dan ikut seperti mana yang dicadangkan. Kadang dia bagi komen, dia suruh kita betulkan dan dia ada bagi cadangan. Pertimbangkan cadangan dia untuk kita terima. Hargai semua komen dari semua reviewer. Mungkin ada 2, mungkin ada 3, ada 4. Dan jawab ke semua komen dia beri. Jangan tertinggal satu pun. Jika cadangan yang diberi, maka usahakan untuk menerima cadangan itu. Jika tidak bersesuaian, berilah hujah atau justifikasi yang positif. Jadi kadang-kadang yang paling penting kita jawab. Kalau komen tu ada 20, kita jawab 20. Mungkin ada 20 tu kita tak mampu nak jawab seperti mana spesifik yang nak. So kita usahakan untuk respon dia punya komen dan kita justify lah kalau kita tidak boleh menerima ataupun tak boleh nak ikut 100% apa yang dicadangkan. Yang paling penting adalah kita respon. Respon tu nombor satu. Apa-apa respon. Respon nombor satu. Apa-apa respon. Kadang-kadang respon kita ni pun kita dah cuba saya baik tapi kadang-kadang kita tak boleh fulfill seperti mana yang dia inginkan. Itu tak apa. Yang paling penting kita dah usaha dah. Okey, jawab semua komen yang diberi oleh reviewer untuk memenuhi keperluan audit. Itu penjawab audit. Wajib semua. Kalau komen diberi 15 tu respon. So tak boleh respon 13, respon 12 dia daripada 15 tak boleh. Kalau komen tu ada 15. Dia ada komen negatif, komen positif. Okey, daripada 15 tu ada komen 3 yang positif lah. Komen tu dia kata okey, abstract jelas, clear, menepati semua elemen yang ada. Dia komen juga tapi semua positif. Jadi kita respon juga. Terima kasih atas komen ini berkaitan kesesuaian abstract. Jadi kena respon yang macam tu. Itu sangat penting lah untuk kita memberi respon bagi setiap komen penilai sama ada positif atau negatif. Maksudnya 15 tu kalau yang positif pun terpaksa kita bagi, bukan terpaksa kita kena respon juga positifnya komen. Tu maksud dia. Apatah lagi komen negatif, kan? Okey, berpandukan format amendment yang telah disediakan. Okey. Amendment ni kadang-kadang pihak pengurusan jurnal ni memang dah sediakan. Ni format dia. Kalau nak buat amendment, inilah jadual dia. Sila ikut format jadual yang disediakan oleh pihak pengurusan jurnal. Okey? Ada sebahagian jurnal tu sudah menyediakan format atau template dalam bentuk jadual untuk melaksanakan amendment dalam penambahbaikan artikel. Okey, setiap pembetulan menggunakan template amendment yang diberi atau jika tiada, buatlah satu jadual amendment untuk menjawab cadangan dan solusi yang perlu ditambah baik ataupun yang telah diambil atau yang telah ditambah baik. Alright, jawab amendment berdasarkan komen yang diberi penilai saja. Jangan ubah, jangan tambah sesuatu yang tak diminta. Ni kadang masalah ni. Kita komen lain yang diubah. Jangan ubah sesuatu yang tak diminta. Contoh, kita dah hantar artikel letak 3 orang nama, 3 authors. Okey, dah hantar 3 authors, kemudian dia bagi komen. Dia bagi komen lain, betulkan kita punya problem statement, betulkan objektif, betulkan method. Yang kita ubah, apa yang kita ubah? Tambah authors daripada 3, 5 authors. Itu salah. Itu kena reject terus tu. Mengubah sesuatu yang tak diminta. Menambah bilangan authors daripada awal. Asal hantar 3, tiba-tiba tambah lagi 2. Yang tu tak boleh. Kemudian you delete. Contohnya dekat literature review tu, tak ada berkomen. You bila rasa literature review ni salah, you delete. So tak boleh simply delete section atau subsection yang tidak diminta komen. Jadi kita kena pastikan sebelum nak submit tu, make sure check inilah yang terbaik. Sebab kita dah tahu implikasi dia once kalau kita dah hantar ni buat editor okay, so dia akan terbit. Kita tak boleh simply nak remove benda tu. Jadi awal-awal lagi kena make sure apa saja yang kita nak terbitkan itu yang tertulis dalam artikel. Okey, dan bila dapat komen nanti kita betulkan apa yang diminta oleh reviewer saja. Jangan menambah-nambah atau mengurang-urangkan. Pembetulan dan penambahbaikan yang dibuat hanya merujuk pada apa yang diberi oleh penilai saja. Tidak menambah atau mengubah suai bahagian lain yang tidak diminta untuk diberi komen. Tidak menambah penulis bersama. Itu poin yang ketiga tu. Okey, jawab amendment dengan baik dan kesungguhan dalam menambah baik
artikel jurnal. Jadi kenalah bersungguh. Bersungguh tu dia dah bagi komen kan, kadang-kadang tak tidur malam, awal-awal pagi nak baca artikel kita untuk review, dah bagi komen. Dan dia bukan dapat duit. Jadi reviewer tak dapat duit, ikhlas, volunteer. Okay? Jadi dia bagi komen yang serius untuk pembinaan kita supaya boleh tambah baik artikel, tapi kita macam endah tak endah, macam asal buat asal boleh je, buat secara minima. Dia akan mempengaruhi keputusan. Asalnya okey je kita nak terbit artikel ni, tapi disebabkan you jawab amendment macam main-main, akhirnya di reject juga. Jadi reviewer telah memberi komen dan cadangan bagi meningkatkan kualiti artikel kita. Justru penyelidik perlu bersyukur dan berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah baik dan meningkatkan kualiti penulisan artikel sebelum artikel itu sendiri diterbitkan serta dibaca oleh penyelidik industri pelajar yang dalam memanfaatkan ilmu ini. Perlu secara profesional dan tidak buat sambil lewa atau sekadar buat secara minima. Itu tips yang sangat penting lah. Sayang ni, bukan senang. Tak semua orang dapat stage sampai dekat amendment ni. You dapat stage ke amendment tapi kita tak buat bersungguh-sungguh. Sayanglah. Ramai orang terkandas di awal lagi. Sebelum masuk dekat under review lagi. Tak sempat review, dah chief editor kandaskan dia. Ada orang yang kandas masih kat under review. Jadi terus dapat keputusan major. Tak perlu buat correction, dah terus reject je. Ada yang dipilih peluang untuk dapat minor dan major. Kita lah bila buat amendment dia dapat peluang minor and major. Tak kisahlah major pun. Yang paling penting ambil tips ni. Kalau dia bagi 15 komen, jawab 15 komen. Jawablah dengan bersungguh-sungguh dengan apa kemampuan yang kita ada. Okay. Alright. 148 jawab amendment dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kadang-kadang dia bagi tempoh dalam masa sebulan kan, ataupun sebulan lebih sikit. Masa yang dia berikan tu boleh extend. Jangan dah habis. Hari ni hari terakhir, baru hari ni nak email. Seeloknya 2 minggu sebelum tarikh tutup ataupun tarikh terakhir untuk buat submission amendment, you tak mampu nak siap, email dengan dia minta extension. Boleh sebenarnya untuk amendment ni sebaik mungkin kena submit dalam tempoh yang dia beri. Kalau memang tak boleh nak elak, kita boleh email dengan dia untuk request tambah beberapa hari lagi. Okay, kadang tak adalah bagi hari, kadang dia bagi tambah lagi sebulan lagi contohnya. Okay, jawab amendment perlu ada ayat opening and closing. Ini contoh pandangan saya lah. Salah satu approach yang mana kita tak adalah terus melompat ataupun kita main tinggal macam tu je. Sebelum kita nak masuk, kita ada ayat opening, kita meninggalkan ada ayat closing dalam membuktikan kesungguhan proses penambahbaikan artikel. Okay, kat sini saya ada tambah kat bawah tu adalah opening. Macam mana saya nak buat opening? Sebelum saya 15 komen kan, sebelum saya nak respon 15 komen yang bagi tu, atas table tu saya buat satu ayat dulu. Okay, the authors kita lah the authors greatly appreciate the constructive comment and suggestion made by the reviewer in order to improve the manuscript. The following are the response to the comment and suggestion. Saya ulang balik, ni ayat opening sebelum kita nak respon 15 komen tu. The author greatly appreciate the constructive comment and suggestion made by reviewers in order to improve the manuscript. The following are the response to the comment and suggestion. So kita jawablah, lepas tu buat table ikut format table yang telah diberi. Kita responlah setiap komen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah siap dah semua komen 15 tu, kita buat closing. We hope our explanation answer your uncertainty. If the information given is not sufficient, we are always happy to provide others feedback. Thank you for giving us this chance. Saya ulang balik. Ayat closing. We hope our explanation answer your uncertainty. If the information given is not sufficient, we are always happy to provide others feedback. Nak menunjukkan bahawa kita okey je. Kalau rasanya, kalau ada yang kurang lengkap, tak apa. Hubungi kita orang balik, kita akan happy, kita akan provide other feedback. Thank you for giving us this chance. Maksudnya, kalau ada beberapa kekurangan dalam amendment kita ni, jangan teruslah reject. Bagilah kita peluang untuk perbetulkan sebab kita happy je untuk provide other feedback yang lebih baik. Okay, thank you for giving us this chance. Jadi itu ayat closing. Jadi sebab tu saya rasa ni pun tips penting dalam buat amendment, kena ada ayat opening dengan ayat closing. Alright, yang terakhir adalah jawab dengan baik dan humble lah. Ucapkan terima kasih ke atas cadangan yang telah diberi oleh pihak penilai. Kadang-kadang pihak penilai ni bagi cadangan sangat menarik.
And then dia pun dah bagi komen yang apa yang tak patut kita buat, apa yang perlu kita ubah, and patut kita tambah baik dan sebagainya. So kalau ada bahagian-bahagian yang kita rasa kesilapan kita mohon maaf atas kesilapan yang kita lakukan. So dia kata ada bahagian tertentu tak ada maksud penuh, hanya gunakan kata singkatan. Macam saya gunakan TQM. Jadi kita kata minta maaf, okey, kerana tak masukkan perkataan penuh, terus menggunakan perkataan singkatan. Jangan malu untuk cakapkan mohon maaf bila kita melakukan kesilapan dan ucapkanlah thank you atau terima kasih bagi setiap komen yang diberi oleh penilai. Kalau kata ada 15 komen, 15 tu dia bagi idea, 15 kali kita ucapkan terima kasih. Kan? Di bahagian jadual amendment, dalam menjawab satu-satu komen, satu-satu refer satu komen, komen dua, refer satu-satu, buat table base satu-satu. Okey? Kemudian ucaplah terima kasih atas komen dan cadangan ini, atau jika kita ada melakukan kesalahan, contohnya kesalahan ejaan, missing rujukan, kesalahan teknik, maka ucaplah minta maaf dan akan melaksanakan penambahbaikan. Positif. Apa semua komen yang diberi, banyak yang komen dia beri ni untuk pastikan aras kualiti artikel kita adalah untuk menjadi bertambah lebih baik. Jawablah semua komen, jangan tertinggal satu pun. Komen dan cadangan ini dengan bahasa yang baik, iaitu menggambarkan kita profesional, dan biasanya artikel memang perlu ada komen bagi memastikan penerbitan artikel kita memenuhi keperluan audit serta menepati kriteria penerbitan artikel yang berimpak tinggi. Ingat, tak ada maklum balas penambahbaikan, artikel kita tidak layak untuk diterbitkan. Itu pun jadi persoalan, kan? Basically pun auditor akan tanya, kan, takkan tak ada komen langsung. Jadi mesti ada komen untuk penambahbaikan. Disebabkan oleh komen itu, kita buat amendment, akhirnya artikel kita dapat diterbitkan. Okey, alhamdulillah, kan? Kita dah selesai perkongsian 150 tips and tricks. Okey. Ini pun saya rasa pun antara yang terawal lah saya cover, mungkin tak banyak soalan. Kita tak ramai. And kalau saya buat kursus, ramai orang kan, kadang-kadang baca dekat bahagian chat pun banyak komen-komen yang ada. Okey. Boleh respon, boleh bagi cadangan dan komen untuk yang 150 tips ni, bukan hanya untuk sesi petang tapi untuk sesi pagi tadi pun. Jika ada apa-apa soalan boleh kemukakan. Nak cerita pandangan ke, nak cerita permasalahan ke, nak cerita tentang strategi ke, nak cerita pasal plan ke, apa-apa yang berkaitan dengan tips ni boleh tanyakan lah. Kalau tanya saya, ini perkara asas, perkara yang kita kena alert, kita kena tahu dalam penghasilan artikel jurnal. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat saya nak menulis artikel, kadang-kadang saya kata boleh tak saya tengok balik artikel. Kadang-kadang banyak yang saya komen ni bukanlah nak kacau dekat bahagian konten, sebenarnya saya lebih kepada tak nak dia kena hilang, bukan hilang markah lah, dalam kata lain, disebabkan beberapa perkara kecil yang kita tak fulfill keinginan publisher, akhirnya artikel kita ditolak. Kita bukan berbincang tentang quality wise tentang penulisan artikel dia, English tip top dan sebagainya, tetapi ada beberapa perkara yang kadang-kadang publisher perlu menolak kerana tuntutan untuk pastikan artikel itu nanti dapat di-view dengan ramai, di-download ramai dan seterusnya dapat citation, akhirnya keputusan itu terpaksa ditolak. Justru itu kita kena mengimbangi dari segi apa yang diinginkan oleh publisher, kita fulfill, plus tanggungjawab kita untuk pastikan penulisan artikel kita adalah antara yang terbaik daripada yang terbaik. Jadi dengan ada tuntutan integrated dan balance tu, akhirnya kita dapat menerbitkan satu artikel yang berkualiti, hasil air tangan kita sendiri, dan juga dapat terbit di jurnal yang kita idamkan. Jadi memenuhi kehendak publisher juga. Okey, saya buka soalan jika ada soalan untuk tanya. Ada soalan nak tanya? Silakan . Okey ke semua? Ada soalan nak tanya? Okey cikgu, tak ada apa. Ada apa Semua banyak yang cikgu share tu memang ada yang tak tahu pun, tak pernah tahu pun.
Dia sebenarnya kita biasa kita fikirkan dalam satu side saja. Side kita lah kan. Kita pergi belajar kan, menulis secara yang baik, kita belajar English yang baik, kita cari buku belajar tentang academic writing, kita cari jurnal-jurnal yang padu-padu yang bagus-bagus kan, otai-otai, sekolah yang otai-otai dalam penulisan artikel kita. Jadi kadang-kadang kita dah buat dah sehabis baik artikel kita dan kita rasa kecewa bila artikel kita kena reject. Tetapi kita tak memikirkan side belah sana. Dia kena ada akad lah kan, akad jual beli kan, dua-dua tu mesti setuju lah kan. Pihak dekat sana tu ada tuntutan lain pula kan, dia nak dapatkan mutual interest dengan mutual understanding tu berbeza. Pihak sana lebih kepada nak pastikan bahawa kami hanya nak menerbitkan artikel yang berpotensi untuk dapat banyak view, download dan citation. Fokus dia adalah kami nak menerbitkan artikel yang akan dapat duit. Lebih kurang macam itulah. Nak dapat duit, mestilah kena dapat view, download dan citation. Jadi, dia mementingkan dari segi itu sebab dia sebenarnya business oriented. Kita tak sedar, kita tak nampak business oriented sebab kita nampak produk dia. Produk adalah journal. Journal adalah akademik kan. Tapi sebenarnya di sebalik journal tu ada business orientation lah. Sebab journal itu bukan percuma. Journal tu adalah ada nilai dia. Dan universiti melanggan jurnal, bukan satu jurnal lah, banyak jurnal, campur-campur semua jadi jutaan ringgit. Melibatkan pelbagai universiti, institusi dalam dan luar negara, dan ini bukan satu bisnes yang kecil-kecil ni bisnes memang besar lah, besar yang amat lah besar dia. Jadi kita dah buat part kita, tetapi alangkah lebih baik kalau kita tambah lagi beberapa elemen untuk memastikan bahawa kita punya usaha kita match ataupun meet requirement daripada pihak publisher. Kadang-kadang kita terlepas pandang yang tu. Ada setengah orang dia lain, dia bab kau tim ni cukup pandai dia. Nak meet requirement publisher, dia tahu dia nak buat tajuk macam mana, dia tahu macam ni, tapi in the end quality artikel pula masalah. Jadi dia kena balance lah. Kadang-kadang ada orang yang faham publisher tapi quality artikel pula tak bagus. Tapi kebanyakan orang Malaysia dia tak ada isu sangat dekat artikel. Dia tak ada isu dekat artikel. Benda yang kadang-kadang kita rasa kesian kan, kadang-kadang rasa kesian lagi-lagi macam Normah tanya soalan tadi. Dalam bidang pendidikan ni, dia banyak yang membuat satu topik yang berulang-ulang tau. It's something like kadang-kadang kita melihat terlalu nationalism. Nationalism is something like kajian itu memang di Malaysia tapi dekat negara lain mungkin dah tak relevance ataupun negara lain ada pengkhususan yang lebih jelas. Kita kat Malaysia ni banyak menggunakan terminologi yang localized. Kita gunakan terminologi itu dalam praktis amalan kita seharian dan praktis itu menjadikan satu terminologi ataupun jargon baru yang bukan secara umum dan secara global. Dan akhirnya bila pelajar membuat satu topik itu dalam dia punya penyelidikan ataupun dalam penerbitan artikel, dia ada permasalahan untuk terbit. Jadi bukan nak cerita tentang penulisan dia, analisis dia tip-top dan sebagainya, tetapi ada certain kadang-kadang saya rasa chief editor tahu, alah baguslah artikel ni, tapi itulah masalahnya, you bagus dari segi writing skill tu memang bagus, tapi kita memikirkan siapa nak baca topik ni dan sebagainya. Dia orang tak tengok Malaysia, dia tengok secara worldwide. Dia don't look about the Malaysia lah. Saya ambil contoh paling mudah adalah Blue Ocean Strategy. Dan saya tahu kat situ bukan bidang-bidang pendidikan ni, ramai orang dalam bidang industri dekat Malaysia ni, orang buat PhD ke banyak menggunakan topik Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy merupakan national agenda kita suatu masa dulu, dan sebenarnya saya antara awal-awal bila buat Blue Ocean Strategy nak amalkan kat Malaysia, saya antara orang yang rasa macam tak happy lah. Sebab dia hanya sebuah buku. Macam mana sebuah negara boleh menggunakan ideologi daripada sebuah buku untuk diangkat setinggi-tingginya untuk sebagai national punya strategic plan ataupun strategic agenda. So saya rasa benda tu ada rasa bermasalah. Dan saya merupakan salah satu editor jurnal bahagian Blue Ocean. Dan kat situ pun jurnal tu pun bermasalah. Jadi kami berhadapan kesukaran untuk mendapatkan artikel-artikel yang baik berkaitan Blue Ocean Strategy. Kalau ada pun artikel dalam Blue Ocean Strategy tak dapat banyak citation, dia stuck. Dia siapa yang kat dunia ni nak gunakan Blue Ocean Strategy merupakan sebagai strategize dalam industri ataupun dalam government. Bermasalah artikel dalam yang buat tajuk Blue Ocean Strategy tu. Jadi
Bukan yang tu, dalam research grant pun saya tak nampak mana-mana grant, research grant dekat Malaysia yang mana orang buat research grant pakai tajuk pasal Blue Ocean Strategy. So tu another benda yang sebagai pengajaran untuk kita lah. Kadang-kadang bila kita membuat topik yang terlalu localized dekat Malaysia, akhirnya kita bermasalah untuk menerbitkan artikel itu. Mungkin secara worldwide topik itu bukanlah topik sasaran ataupun yang menyumbang dari segi pemberian citation yang tinggi. Kan? Itu aspek kita yang kita kena explore lah. Sebab tu kita ni kena tahu dalam bidang kita siapa guru kita, siapa yang expert dalam bidang kita secara spesifik lah kan, secara spesifik bidang kita, supaya kita akan jadi follower dia. Sebab kita tahu kan topik ni memang lepas dia keluar satu artikel, kemudian ramailah follower dia. So kita tak nak tertinggal, kita akan terus follow dia, plus bukan hanya follow, apa yang dia buat. Kalau dia buat kajian tu dekat UK, cepat-cepat kita buat kajian tu pula kat Malaysia. Itu follower yang baik sebenarnya. Jadi saya dulu pernah fikir bahawa apa dia, orang ni tak kreatif. Oh, kita ni seorang researcher yang tak kreatif, asyik nak ikut orang je. Tapi tanggapan saya silap sebenarnya. Kita tak perlu jadi seorang yang sombong. Mana yang baik kita ambil. Mana yang rasa benda tu sesuai untuk dijadikan satu artikel, why not? Daripada kita run away, daripada kita melarikan diri jadi kawan. Sebenarnya menulis artikel yang merujuk kepada scholar, sebenarnya kita seorang yang sebenarnya suka berkawan. Dulu saya tak fikir macam tu. Saya fikir macam saya nak cari lain. Tapi ternyata sebenarnya kita tak perlu sombong sebenarnya. Kadang-kadang dengan orang yang meneroka sesuatu yang baru tu, dia sendiri pun mengharapkan bahawa topik ini menjadi satu ikutan dan menjadi satu benda yang boleh dikembangkan. Jadi dia memang mengharapkan untuk ada banyak replikasi. Dan akhirnya benda itu sampai kat diri saya sendiri pun mengharapkan setiap kali artikel saya dikeluar, niat saya moga-moga banyaklah negara-negara dekat luar negara tu ambil idea saya ni study kat negara dia orang pun, supaya ilmu tu dapat dikembang seluas-luasnya. Jadi baru kita lama-lama tulis artikel baru faham. Dulu tulis artikel tak faham. Just nak terbit, tulis, terbit. Jadi bila sekarang baru kita faham nilai, kita panggil values lah. Value kolaboratif tu adalah maksudnya kita saling menyokong idea daripada orang lain. Tapi kita kena ada professionalism lah. Kita menyokong idea tapi penulisan kita adalah penulisan kita lah. Data adalah data yang kita kumpul sendiri lah. Jadi ada beberapa perkara yang kita ikut, ada beberapa perkara yang kita kena extend. Sebagai satu value tu kita respect lah. Walaupun kajian itu sama, tapi setiap negara ada nilai-nilai yang berbeza. Adalah konstruk-konstruk ataupun tema-tema yang sedikit berbeza, itu disebabkan perbezaan teknologi, perbezaan agama, perbezaan budaya. So kita kena ada buat adaptability lah. Setakat ni okey. Alright. Untuk besok untuk besok adalah yang lebih details lah. Untuk esok lebih detail sikit sebab kita akan go through bedah artikel. So bedah artikel bermaksud kita nak tengok macam mana bila kita nak menulis dekat bahagian abstrak kan. So macam mana abstrak yang dikatakan baik itu. Dan macam mana bila saya nak tunjukkan lah, bila you nak tulis artikel, bila kita investigate satu jurnal, macam mana aktiviti tu berlaku. Jadi macam mana nak tulis bahagian introduction, literature sampai dekat bahagian conclusion dan juga reference lah. Supaya kita ada satu panduan, at least panduan lah. Bila nak menulis sebuah artikel jurnal ni, okay, bila nak tulis introduction, nak buat macam mana? Show dia lah. Nak tulis dekat introduction, nak buat macam mana? First step apa? Second step buat apa? Third step buat apa? Okay. Berapa banyak nak tulis dekat bahagian pengenalan? Apa perkara yang perlu ada dalam pengenalan? Jadi itu idea dia esok lah. Dan idea tu bukan dalam bentuk slide macam ni lah. Dia lebih pada observation lah. Jadi kita akan buka dan saya akan snapshot beberapa artikel jurnal dan kita akan belajar daripada gaya penulisan dia. Namun esok cuma mendalami dan penerokaan bedah. Tetap kita kalau nak tulis artikel, dia punya instrumen besar dia adalah kita lah. So you nak hantar kat jurnal ABC. Jadi kita diri sendiri yang kena explore jurnal ABC tu. Jadi saya semua esok bagi jalan macam mana nak bedah dan explore satu-satu jurnal supaya besok kalau you dapat bedah dengan artikel jurnal, tahu apa nak buat. Tu idea besok. Tetapi hari ini sebenarnya tak sama kuat dengan apa besok lah. Maksudnya dua-dua perkara yang penting. So hari ini ni 500 tip ni saya cukup sukalah kalau kita punya program ni 2 bulan ni yang mana you all akan berusaha untuk menyiapkan satu artikel, dan saya rasa dengan mendengar kita share hari ni, mendengarlah kita punya konsep khusus kita hari ni, dia dah bantu banyak lah. Dah bantu banyak. So kalau saya nak komen,
dia lebih pada technical comment lah untuk quality wise. Tapi apa yang usaha yang you buat tu dah tak risau lah you menempati spek apa yang jurnal nak. Saya punya part ataupun saya punya interest lah, orang kata how that I can get this 150 tips and tricks ya. First experience lah. Komen yang saya dapat sebenarnya, kan komen kan bila kita hantar artikel jurnal, kan dapat komen. Oh tak masukkan yang ni tak jelas, yang ni tak lengkap. Saya tukar pada ayat positif, daripada ayat negatif, tukar pada ayat positif jadikan tips. Jadi hampirlah, saya ingat hampir 60% yang komen 150 tu datang daripada pengalaman diri sendiri. Itu komen yang kita terima dan kita akan jadikan tips supaya orang yang merujuk pada slide ni tak melakukan kesilapan seperti mana yang saya lakukan. Kan? Kita bukan nak menggalakkan orang melakukan kejahatan ataupun menggalakkan orang bersama-sama susah, tak. Tapi kita nak kurangkan, biar kekurangan dan kesilapan yang kita alami dulu supaya kita tembus untuk orang lain supaya dia nak hantar artikel dia dipermudahkan. Yang tu yang idea dia lah. Jadi dan mungkin suatu masa nanti saya boleh memperkemas. Saya plan saya nak kekalkan 150 ni. 150 ni dah banyak dah tips ni. Jadi cuma saya nak memperkemaskan dari segi penulisan saya dekat pengisian dalam idea dia. Kalau nampak je tulisan saya warna biru tu. Mungkin saya nak perkemaskan dari time to time lah. Tapi 150 ni bagi saya dah cukup banyak. Dan saya rasa saya tak perlu banyak dah. Saya rasa 150 ni dah banyak dah. Kan? Jadi cuma nak perkemaskan apa yang dah tertulis dalam tips tu supaya tips ni lebih mudah difahami. Saya risau bagi mereka, tapi you all feedback semua okey ni kan. Saya ada sikit kerisauan in term of bagi mereka yang baru nak start menulis artikel. Siapa kat sini saya hampir rata-rata saya akan dah kenal nama-nama ni. Yang sama ada dah habis PhD, ada yang tengah buat PhD, ada yang bakal buat PhD. Experience tu dah pernah ada terbitkan artikel lah. Cuma nak polish artikel supaya boleh tembus dekat top publisher dan juga nak faham juga kenapa rasa sebelum ni ada obstacles, ada halangan yang besar untuk tak dapat tembus-tembus ni. Jadi apa sebenarnya trick yang perlu kita alert dalam memastikan next paper kita, next artikel kita kali ni dapat betul-betul tembus. And jadi jadikanlah 150 ni sebagai checklist, okay? Just sebelum tulis artikel, go through balik 150 ni secara orang kata fast review. So besok bila dah siap satu artikel, so gunakan artikel ni sebagai orang kata list to do lah. Yang ni dah ada, yang ni dah ada, yang ni dah ada. It's something like checklist, action checklist lah. Make sure that apa tip yang ada dalam slide ni telah kita masukkan dalam kita punya artikel jurnal supaya pastikan tak ada angle-angle yang menyebabkan panel ataupun reviewer nak komen bahagian-bahagian ni lah. Mungkin memenatkan penilai untuk memastikan apa dia nak komen sebab mostly apa yang dia nak komen dah diselesaikan dalam artikel ni. Kan? Tapi itulah sebagai seorang reviewer, saya sendiri pun mengaku seorang reviewer, dia macam mana pun dia akan cari juga salah kita lah. Macam mana, itu dah kerja dia. Dan kita memang tak boleh lari, and usaha hebat macam mana pun mesti ada ruang untuk kelemahan. Dan kelemahan itu biasa dinampak oleh reviewer dan dia bagi komen. It's good lah. Benda kita terlepas pandang, reviewer nampak, jadi kita boleh tambah baik. So sebenarnya dia complement each other lah. Tak ada dia, kita tak dapat third party yang akan melihat artikel kita. So dengan kehadiran dia akan meningkatkan kualiti artikel kita supaya kita tak terus di reject lah. Isu minor dan major subjektif. Memang saya kata itu subjektif. Bagi saya terus letak minor ke major tu doesn't matter. Dapat major pun alhamdulillah, dapat minor pun alhamdulillah. Yang bagi saya nak dapatkan keputusan artikel diterima dengan pembetulan, itu pun dah satu perkara yang saya rasa satu perkara yang kita kena bersyukur lah untuk dapat benda tu. Sebab ramai lagi dan kita pun mungkin pernah melalui proses yang mana kadang-kadang artikel kita tak sampai ada review pun. Maksudnya ada something yang tak berkenan di kalangan publisher tu, kenapa awal lagi tak buat apa-apa lagi dia dah tolak kita punya artikel. Jadi mungkin ada satu bahagian yang mungkin kita terlepas pandang. Dengan sedikit perkongsian saya 150 ni mungkin dapat mengisi kekurangan yang selama ni yang kita tak berjaya tembus lagi-lagi dekat fasa pertama lah. Bagi saya fasa yang paling kena lepas adalah fasa untuk lepas kat chief editor. Chief editor bila dia lepas fasa dengan chief editor, baru chief editor appointkan siapa jadi penilai untuk artikel. Dia akan appointkan penilai selepas dia rasakan artikel kita ni sesuai untuk terbitkan dekat jurnal itu. Okey, terima kasih. Tapi itulah saya
saya masih ada rasa macam ada bahagian-bahagian yang saya nak tambah baik lah. Just stay in the group and stay in the group. Kalau ada apa-apa kemas kini dekat slide ni nanti saya akan bagi lagi. Buat masa ni saya nampak tadi ada satu je typo saya perasan tadi lah. Tapi itulah bila go through nanti nampaklah ada 2-3 typo lagi. Jadi kalau ada yang versi baru yang saya dah update nanti saya akan share lagi dekat WhatsApp group lah. And just anything kalau nak bincang, nak tanya ke apa, boleh terus tanya dekat grup WhatsApp. Okay. Yang lain-lain macam mana saya tengok kat sini dah tak ramai dah. Ada berapa je dekat sini kan. Siapa Afzan, Badariah, Julia tadi ada tanya soalan kan. Dan lain-lain, Norma tadi ada dah, Carmila, Rafiqah, siapa Shelly pun ada kan. Miau ni siapa ni tak sure. Jadi kalau ada soalan boleh terus tanya. Okay. Kita ada lebih kurang ada dalam 9 minit sebelum nak sampai pukul 5. Kita tak boleh lama dah kan sebab ya nak solat asar dan sebagainya kan. Ada sebarang tambahan nak tanya apa-apa kan? Oh, okey ada. Okey, itulah untuk beginner kan. Dia macam ni, mungkin kalau kita beginner, fokus kita adalah nak menghasilkan artikel jurnal. Jadi kita sangat concern berkaitan macam mana nak tulis tajuk, macam mana nak tulis abstract, macam mana nak tulis introduction, ialah menulis kan, macam mana nak tulis literature review sampai dekat conclusion. Mungkin kita concern kat situ. Tapi hari ni nak beritahu bahawa kita ada perkara lain yang kita kena tahu dalam proses kita menulis itu. Kan, mungkin selama ni kita anggap tajuk lah, tapi sebenarnya kita kena ada tips. Sebenarnya kadang-kadang kita di reject disebabkan title je. Kita macam tak boleh terima komen itu sebab tajuk pun kena dicek ke. Jadi kita selalu beranggapan kita nak buat artikel dan pihak sana sudi untuk terbit. Tapi di sana ada standard dia. Kami hanya nak menerbitkan artikel yang betul-betul match dengan apa yang kami nak. Dan sebab itulah ada proses macam mana nak pilih jurnal, macam mana nak kena investigate jurnal. Jadi dua fasa sebenarnya. And kalau dua fasa tu pun sebenarnya tak boleh dapat sekaligus. Kan? Jadi sebab tu saya cuba blendkan hari ini dengan esok. Kan? Berfikir banyak kali tu sebenarnya. Nak buat hari Ahad ni hari Sabtu ke, hari ni punya program nak buat hari Ahad. Jadi kalau tanya saya, hari ni lebih boleh melekat santai lagi. Jadi 150 tu biar lekat dulu supaya besok bila kita nak buat, ingat tak semalam saya kata apa, macam mana nak buat tajuk. Kita nak buat tajuk ni kan, kat situ lah bahawa kita macam berrefleksi lah. Okey, tajuk kena macam ni. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semoga dipermudahkan usaha kita kan, apa yang kita usaha hari ini daripada pagi itu peroleh manfaat untuk diri kita dan juga orang sekeliling kita. Ilmu ini pun boleh dikongsi-kongsi lah kan. Bila orang kata, kalau kawan-kawan tanya, kau pergi kursus lah. Kalau orang tanya, mana yang kita tahu kita kongsikan lah kan? Supaya ilmu ini dapat disebarkan seluas-luasnya. Penulisan artikel ni kena buat. Dia kalau mendengar terus pandai, taklah. Saya sendiri pun samalah nasihat tu untuk saya sendirilah. Saya yang berkongsi 150 ni kalau saya tak buat pun hanya bercakap je lah. Tak mempraktikkan. Jadi sama-samalah kita usahakan dan menulis artikel dengan berpandukan 150 ni sebagai satu checklist untuk memantapkan ataupun mencerahkan peluang kita untuk terbit. Jangan takut untuk masuk dekat giant punya publisher. Jangan takut nak masuk dekat top publisher punya jurnal. Jangan takut nak tembus Q1 atau Q2. Itu semua adalah satu nilai ranking berdasarkan tahun experience dia sebenarnya. Dia semakin matured dan semakin lama sepatutnya dia lebih baik. Dan dia sebenarnya tidak menghalang orang kata kalau new researcher ke ataupun orang Malaysia ke kan. Negara Malaysia kena anti kat US ke, orang Malaysia anti dekat UK ke. Bagi kita yang tu kita fikir positif je. Jadi kalau tanya saya, ini merupakan sebagai dakwah kita lah kan. Jadi kalau kita nak berkongsi ilmu kita, jangan terus berada dekat kepompong kita je lah, lokal je lah. So sepatutnya kita kena sebar seluas-luasnya lah. Jadi itu saja, semoga kita dipermudahkan segala urusan. So kita jumpa lagi besok, insyaAllah besok. Jadi saya rasa besok pun saya kena buat beberapa preparation sebab
ada bahagian-bahagian tertentu yang saya rasa saya kena top up lagi untuk besok, untuk memperkemaskan material untuk esok. Jadi selamat berehat kan, selamat berehat untuk ni yang mungkin nak prepare aktiviti bersama keluarga lepas ni. Okey, macam-macam nak buat selepas ni kan. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Okey. Jumpa di platform yang lain pula insya-Allah.